Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Salawatullahi wa salam ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمنا سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دول الجبال سبحا وفرقنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين، حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sentiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah. Ini suatu rahmat daripada Allah, suatu fadlullah, suatu kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Pada pagi ini kita sambung lagi kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Pada muka surat 212 pada kata qala wa tas'al al-hafazatu bil 'amali al-'amili min salatin wa siyamin wa nafaqatin wa jihadin wa ra'in lahu ذري كذوي النخل وضوء كضوع الشمس معه 3,000 ملك فيجاوزون به إلى السماء السابعة فيقول لهم الملك الموكل بها كفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واضربوا جوارحه وقفلوا على قلبه. أنا أعجب عن رب كل عمل لم يرد به ربي، إنما أراد بعمله غير الله تعالى، إنه أراد به رفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصينا في المدائن الأمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، وكل عمل لم يكن لله خالصا فهو رياء ولا يقبل الله عمل المرائي. Artinya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan naiklah malaikat hafazah itu dengan amalan hamba daripada sembahyang dan puasa dan nafkah dan jihad dan wara adalah baginya. Suara gempa seperti suara gendang madu, dan bercahayalah ia seperti cahaya matahari sertanya 3,000 malaikat. Maka lalulah mereka itu dengan amal itu kepada langit yang ketujuh. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amal itu, berhenti kamu, palukan oleh kamu dengan amal ini akan muka yang mempunyai amal ini, dan palu dengan dia akan segala anggotanya, dan kunci olehmu atas hati mereka itu, bahawasanya akulah mendinding daripada Tuhanku akan tiap-tiap amal yang tiada berkehendak dengan dia amal oleh Tuhanku, bahawasanya ia seseorang berkehendak dengan amalnya itu yang lain daripada Allah, bahawa ia seseorang berkehendak dengan amal itu akan ketinggian kepada fuqaha, dan berkehendak masyhur sebutannya kepada ulama, dan masyhur sebutannya kepada segala negeri, bahawasanya telah menyuruh
menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawasanya tiada aku tinggalkan akan amal itu melalui akan daku kepada yang lain daripada aku, dan tiap-tiap amal yang jadi tulus ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala maka iaitu riya, dan tiada menerima Allah Subhanahu wa taala akan amalan orang yang riya. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi yang mana kita telah cerita dah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Muaz bin Jabal bagaimana amalan manusia itu setiap kita buat ibadat kepada Allah akan hasil pahala. Maka pahala itulah diiring oleh malaikat yang namanya malaikat hafazah, yang mana kita telah cerita dah pada sebelum-sebelum ini, iaitu pada langit pertama malaikat yang menjaga ghibah, yang menjaga ngumpat. Malaikat langit yang kedua malaikat yang menjaga bi'amal Allah dunia, yang buat sesuatu amal itu kerana urusan dunia maka ditegak dari naik kalau ada penyakit gini. Langit yang ketiga juga Allah Subhanahu wa taala utus malaikat menjaganya, yang mana malaikat langit yang ketiga itu dia menjaga ana malikil kibr, itu aku malaikat yang menjaga tentang kesombongan, sifat takabur seseorang. Maka sesiapa yang ada sifat takabur maka pada langit yang ketiga dia akan tertegak, dia akan balik naik amal mereka itu. Begitu juga langit yang keempat, bila seseorang itu ada sifat ana sahibul ujbin, langit yang keempat ialah malaikat yang menjaga sifat ujub. Maka siapa yang ada sifat ujub maka dia akan tertegak, dia akan naik sebab ada sifat penyakit ujub. Begitu juga langit yang kelima, man ana malikul hasad, ana malikul hasadi, iaitu akulah malaikat yang memiliki hasad, yakni aku yang menjaga tentang dengki. Siapa yang ada sifat dengki maka kalulah langit yang kelima dia dah nak naik amal dia tersekat situ, dilepor sia-sia ibadat dia. Begitu juga langit yang keenam, bila seseorang itu iaitu langit yang keenam dijaga oleh malaikat yang mana malakul rahmah, malaikat yang menjaga pintu langit yang keenam ni ialah malaikat yang mempunyai kasih sayang. Maksudnya sesiapa yang tidak ada belas kasihan kepada saudaranya dalam keadaan kesusahan, dalam penderitaan, bermacam-macam lagi, Allah Subhanahu wa taala uji kepada saudara dia, maka dia tidak ada belas kasihan, maka Allah Subhanahu wa taala tersekat pada dia tu. Itu di antara langit yang keenam. Jadi langit yang ketujuh yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik malaikat hafazah itu dengan amal hamba daripada sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan warak adalah baginya. Jadi bila sudah lepas dari langit yang keenam, ni nak naik langit yang ketujuh pula ni. Bila begitu, yang mana malaikat hafazah ni, malaikat yang memeliharakan amal manusia, tu panggil malaikat hafazah. Dia banyak malaikat hafazah, malaikat rahmat. Malaikat hafazah ni dia jaga, dia pelihara. Hafazah, malaikat perkataan hafazah ni pelihara. Pelihara apa? Pelihara amal pahala manusia ni diwarnai dengan bertasbih subhanal malikul qudus. Tu hebat amalan orang mukmin. Tu bila begitu, bila dia naik dengan amal sembahyangnya, puasanya, nafkahnya, comedah, jihad dia tu comedah, dan warak, sifat warak dia adalah baginya suara gembira, yakni suara malaikat ni seperti mana? Suara iaitu endam madu, yakni seperti sarang lebah lah kita kata. Suara lebah tu, kalau lebah tu dia banyak, ada bising, dia bising gitu. Maka begitulah, itu suara, ibarat suara golongan para malaikat bertasbih subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus. Itu malaikat tu. Hebat amal manusia ni, hebat amal orang beriman pada Allah ni,
Allah Subhanahu wa taala bukan setakat beri pahala, tapi nisbah nak buat amal, nak buat naik amal pun dibertasbih subhanal malikul qudus. Hebatnya amalan orang ini. Apa dia, langit pertama lepas dah, langit kedua lepas, ketiga lepas, keempat, lima, enam lepas, ini naik ketujuh ni. Hebat sungguh ni. Itu bercahaya ia seperti cahaya matahari sertanya 3,000 malaikat ni. Kau yang bawa amal ni sampai 3,000 malaikat ni bertasbih. Hebat ni amalan si fulan sekian-sekian ni. Apa amalan dia ni? Hebat ni sampai lepas dah ke langit tamu hingga ke enam ni. Maka lalu mereka itu dengan amal itu. Jadi malaikat 3,000 orang ni, 3,000 malaikat ni bawa amal seseorang ini kepada langit yang ketujuh. Sampai dah langit ketujuh. Beberapa malaikat kata lepas dah dia ni bakali langit tamu lepas, langit kedua sampai ke enam lepas dah ni. Berkata malaikat yang menunggu pintu langit, tiba-tiba ada malaikat yang jaga pintu langit. Itu Allah Subhanahu wa taala buat. Yang Nabi SAW cerita kepada Muaz, yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat untuk tiap-tiap langit tu ada malaikat ketua yang menjaga pintu tu. Pintu sepadan tu, pintu langit, antara langit tu. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu, bagi malaikat yang membawa amal itu, yang ini dikata kepada malaikat hafazah tu yang bawa amal hamba seseorang hamba itu, berhenti kamu. Berhenti, tahan juga rupanya. Ingat lepas dah malaikat ni rasa lepas dah ni pertama, langit pertama sampai ke enam lepas dah ke dah. Tiba-tiba malaikat yang pertama, langit yang ketujuh ni tahan juga. Tu dan padu olehmu dengan amal itu akan muka yang mempunyai amal ini. Tu keju malaikat yang bawa amal ni. Sebab 3,000 malaikat bawa amal seseorang yang hebat ni, buang amal seseorang ini, lepo di atas muka dia dan padu segala anggotanya. Yang ni itu nisbah lepo sungguh, dan amal ni lepo pada segala anggotanya, maknanya tidak bermanfaat. Tu dan kunci olehmu atas hati mereka itu, yakni tutuplah hatinya. Inilah maksud pada kata khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala akan kunci. Bila kejahatan terlalu banyak, buat kejahatan itu, kejahatan ini, buat selamba, salah rasa buat kejahatan, akhir sekali Allah Ta'ala akan kunci. Khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala akan kunci hati. Batulah siapa saja bila dia berasa dia buat kejahatan, dia buat seseorang dengan kejahatan dia buat, Allah Subhanahu wa taala akan kunci mata hati dia. Maka begitulah malaikat yang menunggu langit yang ketujuh ini kunci hati mereka itu, bahwasanya akulah, kata malaikat yang menunggu langit yang ketujuh ini, mendinding daripada Tuhanku akan tiap-tiap amal yang jadi berkehendak dengan dia, dengan amal oleh Tuhanku. Kalau akan tu boleh letak pada oleh, sebab Tuhanku tu itu jadi fa'il. Jadi kita terjemah dengan oleh, bukan ada sawab, ialah bukan akan, tetapi letak dengan oleh Tuhanku. Sebab lafaz akan tu dah ada di hadapan. Dia tak lari dalam bahasa Arab ni. Kalau ada akan mesti ada oleh. Tu ada oleh yang membuat perbuatan tu yang kena tu panggil dipanggil akan. Maka di sini lafaz letukar pada lafaz oleh itu. Jadi bila begitu berkehendak Tuhanku. Jadi malaikat yang menjaga pintu langit yang ketujuh ni, dia kata aku ni yang mendinding setiap amal manusia yang ada molek tu, aku akan dinding daripada Tuhanku. Aku akan jaga. Tu bahawasanya ia berkehendak dengan amal yang lain daripada Allah. Rupanya seseorang itu buat ibadat tu yang lain selain daripada Allah. Tu hak langit pertama tadi dia buat ibadah kerana Allah dunia, kerana nak berkehendak manfaat dunia, bukan untuk kerana Allah, tapi kehendak dunia, bukan kerana Allah. Hak ni yang ketujuh ni, dia buat sesuatu amal yang lain daripada Allah. Bagi itu tujuan apa?
dan dengan amalnya itu mendapat ketinggian kepada fuqaha, supaya dia ni dapat ketinggian, dapat kepujian di kalangan para ulama-ulama fuqaha. Kalau dia orang hebat ke orang yang bawah ke, supaya ulama-ulama tengok dia ni hebat di kalangan ulama fuqaha, ulama fiqh, dan berkehendak masyhur sebutannya kepada ulama, dan supaya ulama kata dia ni hebat ni, tu dia buat amal ni, dan masyhur sebutannya kepada negeri, supaya dia ni masyhur di kampung, supaya dia masyhur di sebuah negeri itu. Itu di antaranya. Bahawasanya telah menyuruh akan daku, ini kata malaikat yang menjaga pintu langit yang ketujuh lagi, telah menyuruh, telah perintah oleh Tuhanku, yakni Allah, bahawasanya tiada tinggal akan amal itu melalui akan daku kepada yang lain daripada aku. Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada malaikat yang jaga pintu langit yang ketujuh ni, menjaga mana-mana amal yang buat bukan kerana aku, buat bukan kerana aku, kata Allah kepada malaikat yang menunggu pintu langit yang ketujuh tu, membuatlah tiap-tiap amal yang tiada tulus ikhlas bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka iaitu riya. Seperti riya, maka tiada menerima Allah Subhanahu Wa Taala akan amal orang yang riya. Jadi setiap orang buat ibadah ni tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala menolak. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, innama yansurullah bi'idha'ifiha bida'watihim wa ikhlasihim wa salasihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak menolong seseorang, Allah Taala menolong tu tidak tentu kepada kemampuan seseorang, kemampuan seorang tu lemah ke kuat ke, Allah Taala dah nilai itu, tapi bida'watihim, dan dengan doa-doa mereka, wa ikhlasihim, dengan ikhlas mereka itu, dan wasalatihim, itu dengan sembahyang mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nilai di situ. Dalam riwayat Ahmad menyatakan lafaz ikhlasihim di hadapan, maksudnya bila seseorang itu buat ibadah kepada Allah, maka mestilah dia tulis ikhlas kepada Allah. Dia mari dah ikhlas tu, maka dia cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada, kalau kita tengok daripada hadis ini, daripada langit pertama sampai dah langit ketujuh ni, sampai tahap tu diperiksa amal manusia tu. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah kita disuruh menjaga, setiap kita buat ibadah kepada Allah, mesti jaga daripada mubah, jaga daripada buat itu seperti mana langit yang kedua, jaga daripada buat sesuatu kerana tujuan dunia. Begitu juga langit yang ketiga, kita buat sesuatu kerana sifat takabur. Langit keempat, begitu juga buat sesuatu ibadah tu kerana ada sifat ujub. Begitu juga langit yang ke-5, buat sesuatu tu kerana ibadah tu ada lagi sifat dengki. Langit yang ke-6, begitu juga ada lagi sifat tidak belas kasihan sesama Islam. Begitu juga langit ke-7, buat sesuatu yang selain daripada Allah, tidak ikhlas kepada Allah, juga akan dileporkan amalan itu. Yang kata iaitu amalan mereka itu menjadi haba'an mansura. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang bermakna Rasulullah SAW cerita pada Muaz bin Jabal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Qala وتصعد الحفظة بالعمل العامل من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر الله تعالى وتشيعه ملائكة السبع سماوات حتى يقطعون العجب كلها إلى الله تعالى فيقيفون بين يديه يشهدون له بعمل صالح المخلصين لله تعالى فيقول الله تعالى أنتم الحفظة من على العمل وعلى الرقيب على القلب إنه لم
لم يردني بهذا العمل وأراد به الغير فعليه لعنتي فتقول الملائكة كلها عليه لعنتك ولعنتنا وتقول السماء كلها عليه لعنة الله ولعنته السماوات سبع ومن فيهن. Yang mana Nabi SAW yang tegang Nabi Rasulullah cerita lagi pada Mu'az ni, yang mana Mu'az suruh cerita, Mu'az bin Jabal suruh Rasulullah cerita, lalu Rasulullah cerita lagi apa? Sabda Nabi SAW, ni nak lepas dari langit yang ke-7 dah ni. Biar naik malaikat hafazah itu dengan amal hamba Allah daripada segala sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, perangai yang baik, diam, zikrullah, dan mengingatkan dia oleh segala malaikat yang 7 langit hingga memutus mereka itu segala dendam sekalian mereka itu langit itu sampai kepada kehadratullah azza wa jalla. Berhenti segala malaikat itu di hadapan itu hadratullah, padahal menaik saksi mereka itu malaikat yang 7 tu baginya seseorang dengan amal yang soleh lagi ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka itu, bermula sekalian kamu, hei malaikat yang 7 ni, malaikat langit tamu sampai langit ke-7 ni, kamu memelihara atas zahir amal hamba-Ku, dan aku menilik di atas hatinya bahawasanya ia hamba tiada berkehendak dengan amal ini akan daku, dan berkehendak ia dengan akan yang lain daripada aku, maka atasnya laknatku. Berkata malaikat sekalian, laknat sekalian atasnya, atas hamba itu laknatmu dan laknat kamu. Berkata 7 petala langit sekalian atasmu, hamba itu laknat Allah dan laknat, dan pada ketika itu melaknat akan hamba oleh 7 petala langit dan sekalian yang ada di dalamnya. Jadi hak ini lepas dari langit yang ke-7, naik ke hadratillah pula ni. Dia ada peringkat. Kita dalam kehidupan manusia di dunia ni sebagai orang beriman, iaitu Rasulullah SAW cerita banyak dalam kitab-kitab, sedengar dalam kitab Kashful Ghawabiyah dan kitab-kitab lain. Sebagai orang beriman, kita percaya antara ada langit, 7 langit, yang mana setiap pintu langit tu ada malaikat yang jaga. Sebab itulah Rasulullah SAW ketika naik Surah Mi'raj, Rasulullah SAW beri salam kan, langit tamu, kata siapa bersama kamu tu? Kata malaikat Jibril, Ahmad, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan ada malaikat. Jadi bila sudah selesai langit yang ke-7 tu, maksudnya bila seseorang itu lepas dah ke dah penyakit langit penyakit pertama, penyakit langit yang kedua tu, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang kedua, yang sampai yang ke-7, maka dakwah naik ni. Maka Nabi SAW bersabda, naiklah malaikat hafazah itu dengan amal hamba Allah daripada sembahyangnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, perangai baik, comel dan diam dan zikir, comel dah, dan mengingatkan dia oleh segala malaikat yang 7 langit. Sampai malaikat yang penjaga langit 7 tu ingin sekali juga, ingin sekali. Hebat sungguh amalan ini, amalan seorang ini. Sampai malaikat langit tamu, langit kedua ni, Tuhan tinggal sekejap tugasan dia ni, nak naik sekali amalan seorang tu sampai dia lepas langit yang ke-7 ni, hingga memutus mereka itu segala dendam, dinding sekalian mereka itu, yakni mereka terbuka hijab tu untuk naik ke hadratillah tu, sampai ke hadratillah. Sampai mereka tu naik ke hadratillah ni, ke hadratillah ni maksudnya kepada ke hadratillah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukanlah Allah Subhanahu wa taala duduk di situ. Allah Taala ini kita tak tahu duduk di mana, tapi menunjukkan ada silsilah itu, cara malaikat bawa amal seseorang itu. Maka berhenti sekalian malaikat itu di hadapan Allah, di hadapan kehadaratillah,
Bila pintu pokok malaikat ni yang tujuh malaikat ni yang jaga pintu langit sampai ke tujuh, langit tamu sampai ke tujuh ni, bila pintu dia berhenti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan menaik saksi mereka itu malaikat baginya. Dua ketujuh malaikat ni naik saksi belaka. Dia kata amal soleh seorang ni lagi ikhlas sungguh ni sampai langit ketujuh pun dia lepas daripada pertama sampai ketujuh lepas ikhlas sungguh ni bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, bila pokok malaikat yang tujuh tu pakai sembang, dia kata comel amalan seorang ni ikhlas model ni, lepas dah langit hafalan ketujuh ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan firman kepada malaikat yang tujuh itu, bermula sekalian kamu, hei malaikat, wahai malaikat sekalian yang tujuh ni, kamu iaitu kamu melihara atas zahir amal hamba-Ku, dan kamu yakni kamu wahai malaikat, kamu tengok atas zahir dia, dan aku kelebihan kamu sedikit, kamu tahu tentang sifat takabur, sifat wujud, sifat dengki, sifat tak ada belas kasihan, mungkin tahu sifat-sifat tu sikit sebanyak, dan aku menilik di atas hatinya. Tapi aku ni kata Allah, aku tilik barang dalam hati dia tu. Kamu tu aku tak tahu sifat dengki sikit, ada sifat dengki, tolong amal kamu. Ada sifat takabur, tolong amal kamu. Kamu tahu setakat tu je wahai malaikat. Tapi aku ni kata Allah, ni aku tilik pada hati seseorang itu. Betullah dikatakan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni menilik hati mereka itu, hati manusia itu sendiri. Maka kata Allah kepada malaikat bahawasanya aku tilik hati mereka itu, bahawasanya tiada berkehendak dengan amal ini akan daku, dan berkehendak ia dengan akan yang lain daripada aku. Maksudnya khani dalam nurani lagi. Maksudnya kehadatillah ni Allah Ta'ala tahu seorang ikhlas ke betul dah di sisi malaikat. Lepas dah malaikat dia tak tahu dalam hati nurani zihni seseorang itu. Dia tahu bahawa langit pertama tu hanya sekadar tu saja. Sampai langit ketujuh dia tahu setakat tu. Orang buat perkara ibadah ni yang lain disana Allah, dia tahu setakat tu saja. Tapi hak nurani zihni yang dalam hati nurani manusia ni, malaikat dah tahu, sesiapa dah tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Sebab itulah malaikat yang langit ketujuh ni, dia dah tahu, terlepas. Tetapi salah satunya, bila seseorang itu ada penyakit dalam hati nurani ni, tak ikhlas, ada juga murakkan yang lain, maka ini jawapan dia, iaitu bila berhadapan dengan Allah kehadatillah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, aku tilik hati nurani seseorang itu, tiada berkehendak amal itu akan daku. Dia buat ibadat bukan kerana aku, bukan kerana aku ikhlas, bukan betul-betul kerana ikhlas kerana aku, dan berkehendak ia. Dan situ kita boleh terjemah dengan pada maksud walhan, dan yakni padahal berkehendak ia seorang hamba itu yang lain daripada aku. Dia buat ibadat ni bukan kerana aku, tapi yang dia buat yang lain kerana makhluk, bukan kerana aku. Maka atasnya laknatku, maka Allah kata laknatku di atasnya, yakni Allah SWT akan menarik belas kasihan kepada seorang itu. Betullah kadang-kadang bila seseorang tu buat ibadah, kadang-kadang setengah kata ulama, dia rasa dia molek dah buat ibadah comel dah, sebab nak naik, nak tapih tu bukan senang, melainkan orang ikhlas pada Allah, Allah Ta'ala berlepas begitu. Betullah kadang-kadang bila seorang buat ibadah pada Allah, dia bermasalah juga, sebab salah satunya Allah SWT menerik laknat di sini, maksudnya Allah Ta'ala terik rahmat kepada dia. Allah Ta'ala dia beri belas kasihan. Dia buat ibadah, kadang-kadang tidak ada belakang, itu kadang-kadang dia tidak rasa kemanisan buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Kalau begitu letih, kalau begitu saya nak buat ibadah lah begitu, bukan senang, susah juga. Nak buat begitu, main tapis begitu. Kalau saya dengar hadis ini, tu baru ada dah. Saya baca hadis ni lah. Tu dia kata kalau begitu susah lah saya nak buat ibadah begini. Sifat ni kita lemah dengan sifat-sifat, kadang ada sifat penyakit itu. Mari hak begini, susah lah saya begini, nak buat ibadah begini.
Maka kata ulama seperti Imam Ghazali kata menjawab bahawasanya seperti mana juga seseorang berusaha untuk memperbaikan diri, itulah dikatakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia. Allah Taala tidak akan sia-sia bila seseorang itu berusaha, iaitu bersungguh-sungguh untuk mendapat hati yang baik, nak buang sifat-sifat yang tidak baik, nak turun ikhlas pada Allah, Allah Taala akan beri pertolongan. Seperti mana yang telah kita dengar cerita seseorang nak kepada anak raja, raja nak membagi. Akhir sekali raja beri syarat mungkin dia mencari mutiara di dalam lautan tu. Benar kita ilmu jawab yang ada nakal cerita itu. Akhir sekali mereka cerita dia cari, dia kaya. Tu sebab dia dengar guru dia kata apa daripada hadis Nabi SAW, man talaba syai'an jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh untuk mendapat sesuatu, nescaya dia akan dapat ia. Tu dia dengar hadis Nabi SAW tu, dia usaha nak anak raja, dia berusaha nak anak raja, dia cari juga. Akhir sekali Allah SWT untuk malaikat, dan malaikat pesan pada malaikat ikan supaya buat mandi mutiara dalam lautan sampai sekantang, sampai seguning. Itu amal seseorang itu sampai naik. Maka para ulama menyatakan itu perkara yang menyalahi adab boleh berlaku. Maka apatah lagi hati manusia yang ada pada diri manusia sendiri, kalau dia berusaha untuk mendapat maksudnya untuk mendapat keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala, diri dia berusaha itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah beri ibadah. Maka kata ulama tidak ada alasan yang tergampang payahlah, susahlah ini, tidak. Kalau siapa yang ada kata begitu, kena bagi tahu pada dia bahawa tidak sama sekali. Kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat dekat kepada orang yang berusaha ke arah kebaikan. Nak hati yang baik, kau jadi jahat balik. Nak hati jadi tak sifat yang tidak baik ni, mari balik, tepi, mari, tepi, mari. Maka diri dia berusaha untuk membuang, mari buang tu, maka sudah dikatakan ibadah. Berusaha itu sendiri. Maka sebab itulah Rasulullah SAW yang tekanlah hadis ni, iaitu siapa buat ibadah bukan ikhlas kepada Allah, Allah Ta'ala melaknat dia, dan Allah SWT menarik rahmat. Dan malaikat sekaliannya melaknat hamba itu. Bila seorang itu buat ibadah dalam hati nurani ini tidak ada ikhlas kepada Allah, malaikat pun melaknat dia ni. Apalah seorang ni, iaitu buat ibadah ni sia-sia ni, malaikat tidak ada belas kasihan pada dia dan melaknat kamu. Dan sehinggalah pada 7 petala langit sekalian melaknat hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia tidak berubah juga, tetap tidak berusaha untuk mendapat keikhlasan kepada Allah, terus hal keadaan buat ibadah kerana makhluk juga, maka kata ulama berhati-hati. Dibimbangi bila dia diayam gitu, dia tidak berubah, bimbang kesudahan kematian dia, su'ul khatimah. Berbeza dengan orang yang berusaha. Maka walaupun dia tak lepas dari langit yang pertama sampai langit 7, tapi dia berusaha balik untuk mendapat keikhlasan pada Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong mereka ini. Ini hebat. Itulah keikhlasan itu. Syaitan dah terganggu, tipu daya. Dan kita selalu dengar ketika Allah Subhanahu Wa Taala laknat syaitan, iblis ni, lalu iblis berjanji kepada Allah, aku akan sesak semua anak Adam ni. Serta anak Adam ni aku akan sesak semua, melainkan orang yang ikhlas. Allah Ta'ala kata dia silalah, tapi kamu tidak boleh sesak hamba punya ikhlas. Tengok Allah dah beri amalan kepada iblis. Orang yang ikhlas ni Allah Ta'ala tidak akan boleh itu. Dia itu boleh menyesak. Syaitan tak boleh nak menyesak seseorang yang ikhlas dari Allah SWT. Dan pada ketika kita melaknatkan dia 7 petala langit dan segala yang di dalamnya. Jadi malaikat semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala iaitu memandang hina pada dia, yakni memandang suatu kecelakaan pada dia. Sebab hakikatnya kita ni atas dunia ni dikelilingi oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, pokok, daun, kayu, binatang, berbagai-bagai lagi. Maka mereka itu akan mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Jika rahmat Allah Ta'ala laknat seseorang itu disebabkan mereka itu tidak ada keikhlasan kepada Allah,
maka semua makhluk itu akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu hamba Allah, mereka itu akan ikut Allah. Karena mereka itu makhluk Allah, mereka itu akan ikut segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada Muaz, dan ada sambungan lagi berkaitan hadis Nabi SAW yang penting sekali. Mudah-mudahan kita dapat pelihara, berusaha membuang sifat yang tidak baik. Langit pertama riba, langit kedua bi'aradud dunya, langit ketiga sifat takabur, langit yang itu keempat iaitu sifat ujub, rasa hairan diri, langit yang kelima sifat dengki, langit yang keenam iaitu ada sifat iaitu buat tidak ada belas kasihan, langit ketujuh buat yang selain daripada Allah, langit ke hadratillah, puncak itu hati nurani manusia sendiri, dan yang mana manusia tahu dia ada tidak penyakit ikhlas betul-betul kepada Allah atau tidak. Kalau dia tidak ada, maka ketika naik ke hadratillah, Allah Subhanahu wa taala juga yang mengetahui amal seseorang itu akan dilempar ataupun sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala menerima bila seseorang itu betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Mu'adz bin Qudr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فكيف النجاة لي وإخلاصه؟ قال اقتدائي. قال المعاذ قلت ini sambungan lagi Rasulullah cerita hadis Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal. Jadi saya rasa berhenti setakat ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar berbagi ini menjadi manfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberi pertolongan kepada kita dalam mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita daripada sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.